Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bermula dalilnya wajib bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu itu baharu alam, dan firman Allah Ta'ala laisa kamislihi syai', dan kaf pada kamislihi itu adalah menyerupai zaidah kerana taukid, artinya tiada ada suatu seumpama Allah Ta'ala. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah kurnia Dia, belas ihsan Dia masih hidupkan kita. Alhamdulillah, diberi kita nikmat Islam melalui mak ayah kita yang Islam, dengan syariat yang diajarkan dan diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mak bapak kita Islam ataupun salah seorang mereka Islam, kita pun jadi Islam dengan sebab mereka. Alhamdulillah, dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Dengan sebab mak bapak kita yang Islam itu, dan dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, suasana yang memudahkan kita untuk jadi taat tu. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pula pada kita minat, kesungguhan, kecenderungan hati, kehalobaan, minat sepenuh hati, sepenuh jiwa raga kita untuk nak faham agama, nak hidup ke agama, benar-benar nak bagi jadi kita ni orang yang benar-benar beragama. Alhamdulillah, syukur dengan kita membenarkan di hati Allah adalah Rabbi, yang Dia yang takbirkan diri kita ni dan sekalian alam ni, dan membenarkan pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Dia yang datang kepada kita untuk memberi panduan, tunjuk ajar macam mana nak hidup atas muka bumi ini. Itulah dinamakan iman. Alhamdulillah, syukur diberi kesihatan, kelapangan masa, keupayaan dapat kita hadir dalam majlis seumpama ini untuk insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan ini, meneruskan bacaan daripada kitab Buku Iman. Insya-Allah kita masih hidup bicara bab mukhalafah. Prinsip nak faham mukhalafah ni, dasar dia, ayat muhkam dia, la ilaha illallah. Allah dia jua ilah, makhluk takkan duduk tempat ilah sama sekali. Fahaman paling besar sekali untuk jadi kayu ukur kita supaya boleh mengenal dan boleh membeza siapa Allah, siapa makhluk. Allah wajib wujud, makhluk jaizul wujud, mungkinul wujud. Tu pun kadang susah nak faham lagi kan. Paling mudah, Allah wujud, kita Adam. Tiada tu asal kita. Allah asal dia ada.
Jadi beza antara ada dan tiada ni tak ada tolok banding. Begitulah besarnya kita kena faham perbezaan antara Allah dan makhluk. Allah dan makhluk ni bukan hanya faham bodoh-bodoh beza Allah lain kita lain. Nak kira lain tu, saya lain, tuan-tuan pun lain. COVID-19 lain, COVID-20 pun lain, COVID-21 pun lain. Semalam lain, hari ni lain. Tentu pun lain lah. Semua manusia ni lain-lain. DNA pun lain-lain. Betul tak? Cap jari pun lain-lain. Perangai pun lain-lain. Iman pun lain-lain. Takwa pun lain-lain. Kalau nak kira lain itu, dengan itulah nak bezakan kita dengan Allah Ta'ala, tak jadi faham lain macam tu. Yang tu yang kita nak ambil faham daripada dalil yang dia nak sebut ni, khasnya mengenai Al-Quran, laisa kamitslihi syai' tu. Saya saja nak fokus balik dasar kita faham bab ketuhanan ni. Kata kunci dia besar sekali nak faham beza antara Allah dan makhluk situ. Apa? Allah wujud, makhluk semua makdum. Asal kita tak ada. Allah asal dia ada. Allah sedia ada. Kita sedia tiada. Ni ada, limpah kurnia Allah lah bagi kita ada. Tak ada satu pun sebab untuk mengadakan kita. Tapi mestinya dia bagi ada kita di atas limpah kurnia dia, belas ihsan dia, semata-mata kurniaan dia, semata-mata bukan ada campur tangan kita, bukan ada kelayakan kita untuk kita ada. Satu atas kita dah belajar lepas, dia buat kita tentunya bukan di atas dia nak sesuatu pada kita. Apa kita nak ada kelebihan dengan ada kita, dengan tu dia nak buat sesuatu kat kita? Tak ada pasal. Tentunya dia buat kita bukan sia-sia, tapi dah kita dia bagi jadi ni. Oh, besar sangatlah kurniaan dia bagi jadi kita. Kita kena kenal dia, kena akui dia, iktiraf dia. Kalau tak boleh buat ibadat khusus pun, iman, tasdik, membenar dan mengiyakan dia, membesarkan dia, mentauhidkan dia, sedar ke dia, sentiasa zikir ke dia, sedar kita ni makhluk dia, tak ada apa yang pada kita ni, dan juga kederat yang kita miliki, dan apa saja harta benda, pemilikan, anak, isteri, kenderaan, apa saja yang kita rasa kat diri kita sendiri. Oh, tak faham betul lagi rupanya. Faham betul macam mana? Kita ni semua tiada lain melainkan limpah kurnia Allah Ta'ala belaka. Baru faham pada Tuhanan. Khasnya nak faham atas kita bicara, takkanlah zat Allah Ta'ala di atas perbezaan ya Allah dia wujud, kita ni asal adam, asal kita tak ada. Takkan hanya bodoh-bodoh kita ada tangan, tangan Allah lain, tangan kita lain, tangan monyet lain. Itu otak monyet faham gitu. Kasar sikitlah bahasa saya. Bodoh faham gitu. Kita akan tengok lagi macam mana ketinggian balaghah Quran. Yang Quran pun turun dengan bahasa kesusastraan yang sangat tinggi. Takkan nak faham hanya terjemah jalanan saja untuk fahamkan bahasa Al-Quran yang mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi, yang tak ada siapa boleh tandingi. Takkan nak kata wa yabqa wajhu rabbika yadullah fawqa aydihim bal yadahu mabsutatan, misalnya ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Itu terjemah tu masalah tangan lah. Takkan hanya faham bodoh kita ada tangan, tangan Allah, tangan kita, tangan kita. Allah ada tangan yang layak dengan dia. Quran yang begitu tinggi nilai kesusastraan dia, dipahamkan Allah Ta'ala ada tangan, tangan Allah Ta'ala lain, tangan kita lain. Apa nilai jalanan yang sangat hina, sangat lekeh dipahamkan Quran yang mempunyai sastra yang sangat tinggi. Istilahnya apa? Merendahkan martabat Al-Quran yang kalamullah yang sangat tinggi nilai sastra dia kepada martabat hanya bagi bahasa jalanan, terjemah bodoh-bodoh gitu. Siapa orang berakai yang boleh faham, yang hanya letakkan Quran tahap macam ni? Yang ni bodoh ni, tak berakai. Satu pahaman yang saya dah sebut pahaman salah-salah tu, yang tu semua pahaman tak berakai semua tu.
Dia tak tahu berapa tingginya nilai sastra yang ada dalam Quran. Kita jumpa nanti ayat laisa kamitslihi syai' tu. Oh, kalau kita fahamlah disiplin nilai kesusastraan yang ada pada dia, terdiam kita, tak tahu nak cakap apa dah. Satu, kita akan kagum dengan ulama dengan kebolehan mereka memahamkan nilai laisa kamitslihi syai' tu, la ilaha illallah tu. Dan bandingan Allah Ta'ala buat misal, hal yastawil a'ma wal basir, sama tak orang yang buta dengan orang melihat? Sama tak? Tak sama, jauh bumi dengan langit lah orang melihat dengan orang buta. Adakah sama al-ahya wal amwat, yang orang hidup dengan orang mati sama ke? Jauh sangatlah hidup dengan mati ni. Allah yang hidup, yang kita asal ni mati, sama ke? Jauhnya. Walaupun kita ni hidup kita daripada mati, Allah memang hidup yang memang sejak azali. Mana sama? Dan kita je perasan kita ada kesamaan, kita hidup, Allah hidup, layak dengan zat dia yang hidup. Kita hidup. Leceh faham je tu. Apatah lagi memahamkan dengan pahaman yang sangat rendah martabat dia, bahkan hanya pahaman jalanan boleh bawa pada kufur pada Tuhan. Memahamkan Allah Ta'ala ada mata, Allah Ta'ala ada tangan. Lekehnya faham macam tu. Macam mana kita duk bicara ada pahaman-pahaman puak-puak musyabbihah, mujassimah yang memahamkan Allah Ta'ala dengan pahaman yang sangat lekeh dan hina. Bahkan atas sebut ulama boleh jatuh kufur tu. Kalau tak kufur soreh pun, tak istilahnya sesat pahaman tu. Pasal membahasakan juzuk dan anggota dan masih menisbahkan sifat-sifat makhluk pada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Salah besar tu. Jadi kita nak faham dalam bab mukhalafah dia, prinsip dia, dia punya sepih dia, kata kunci dia, Allah wujud, makhluk asal tak wujud. Makhluk Adam. Cukup dah. Sebenarnya cukup dah tu. Tapi bahasa Quran nanti tengok. Kita cuba hadam nanti. Cuba tengok bahasa Al-Quran tu. Dan kalau kita tak mengaji ilmu sastra pun, kalau tuan-tuan dengar nanti macam mana yang bahasa ulama sebut dengan istilah, ada disebut kaf zaidah apa, cuba faham nanti tengok. Kalau kita faham betul-betul dengan kehendak Arab lah, sebut ayat Quran ni terdiam kita, tak tahu nak kata apa dah. Kalau tak mengaku ke Allah Ta'ala ni sajalah istilah Quran ni, terdiamnya kita tu macam mana terdiamnya Namrud waktu berhujah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang istilah Quran sebut fabuhital ladzi kafar. Orang kafir kalau dengar hujah Quran ni, dan orang yang engkar tak mau beriman dengan Quran ni, terdiam terus. Orang kata apa? Jengkreng. Tak boleh kata apa dah kat Allah Ta'ala ni. Kata apa? Hebatnya Allah Ta'ala ni. Satu, kita kena atas nama fardu kifayah mengaji ilmu nak boleh menyokong dalam bab tu. Kalau boleh dapat faham bab tu, Masya Allah, dia satu ilmu yang sangat besar untuk support dan boleh membawa dan menjurus pada iman kita pada Allah Ta'ala dengan bukan saja ilmu yakin, dengan itu nanti memudahkan untuk ainul yakin, hakul yakin pada Allah Ta'ala. Satu, fardu atas kita menuntut ilmu tu. Baik. Jadi dasar saya nak sebut, kata kunci besar kita faham bab ketuhanan ni, tu yang mesti balik pada la ilaha illallah. Pertama sekali kita belajar prinsip dia apa? Allah ilah, makhluk bukan ilah. Apa ciri ilah besar sekali? Allah wujud, makhluk asal tak wujud. Makhluk ni Adam, makhluk ni ma'dum, Allah wujud, mawujud. Jauhnya beza. Jauhnya beza. Bahasa lain yang dipakai apa? Macam mana bezanya zulumat dengan nur. Makhluk ni gelap, asal tak ada. Allah nur, pasal apa? Asal ada. Macam mana beza gelap dengan terang? Macam mana beza? Jauh je. Macam itulah, jauh dan sangat jauh. Memang tidak akan ada ciri persamaan sama sekali antara Allah dan makhluk. Selagi kita belum hadam, belum faham lagi bab tu, maksudnya memang kita belum faham perjalanan tauhid. Memang kita belum istilahnya akan dapat dan berjaya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tauhid. Kita jumpa nanti dalam bab wahdaniyah tu, belajar pula bab wahdan, wazan fa'lan. Dia ada mubalaghah dari sudut mentauhidkan Allah Ta'ala, dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Bukan calang-calangnya kita nak bagi faham
dan mengakidahkan siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. Sehingga makhluk ni, keberadaan dia dari sudut zat makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk, milik makhluk, macam mana? Istilahnya apa? Zero, kosong, makhluk. Zat pun tak ada, sifat pun tak ada, perbuatan pun tak ada, milik pun tak ada, apa pun tak ada makhluk ni. Allah wahdahu la syarikalah, wujud. Bila? Dulu, kini, selamanya. Sedia dan sentiasa. La ilaha illallah. Disiplin mesti betul. Punya keyword tu mesti pegang. InsyaAllah pegang ni dia tak gelincir lah. Walaupun kita bodoh dan bab lain, cuma kalau pening mesti rujuk balik dasar. Itu dasar besar tu. Jangan sampai nanti dasar besar ni dimansuhkan oleh ayat-ayat mutasyabihat. Jangan. Istilahnya berpaling daripada setelah mendapat petunjuk dan kebenaran. Jaga sikit tu. Baik. Jadi dalil wajib bersalahan Allah Ta'ala, mestilah Allah Ta'ala tak serupa dengan segala yang baharu ni yang kita bicara lepas, jirim, jisim, jauhar, jisim latif, jisim kasif, ada arad, pihak, ada di pihak, dilalui oleh masa, mengambil faedah, terkesan, ada sensitiviti, kejiwaan, kan, berjuzuk, beranggota. Ini semua adalah sifat makhluk belaka, kan. Jadi apa bukti Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk? Bahasa disebut terlalu mudah, kan? Apa dia? Bahru alam. Jadi apa yang kita duk belajar lepas tu, yang tu semua adalah secara umumnya sifat-sifat makhluk. Bila sebut alam ni, itulah umum ciri dia. Apa dia? Dia boleh bercantum, boleh pecah. Itu yang ada istilah jauhar. Nanti bila dia bercantum, jisim, di atas dia mengisi ruang. Hak itulah di atas sifat makhluk yang pertama sekali apa? Dia boleh dipisahkan dan boleh bercantum. Kebolehan tu ada, ni makhluk. Allah subhanallah. Dengan ada kebolehan berpisah dan bercantum tu, nanti itu yang istilah yang telah kita belajar, dia akan jadi jauhar, jisim, jirim. Dan ada bab yang dia tak berpisah dan mencantum pun, tapi dia masih ada warna, dia ada bentuk, dia ada rupa. Disebab berat dia dengan garikan graviti, dia ada berat, kan? Ada jisim dia ada berat dia lah, bahasa mudah kita, dia ada berat. Yang tu memasukkan semua malaikat, cahaya, api, walaupun dia bukan boleh bercantum, berpecah, tapi dia masih something there, kan? Mesti ada bentuk, ada warna. Ni makhluk belaka, masih makhluk. Begitu juga kita bicara bila makhluk pula, khasnya dengan iktibar kita ada juzuk, ada orang kata masih makhluk. Ada atas kat kita dah ada ni, ada atas, ada bawah, kiri, kanan, ada 6 dimensi ni, makhluk. Kita lapar makan gini, ada sabab berkerana, makhluk. Allah subhanallah. Itu tujuan kita belajar makhluk tu. Pasal takkan boleh Allah dikenal melainkan kenal makhluk. Nak kenal hakikat zat Allah Ta'ala, tak ada siapa makhluk upaya mengenal hakikat zat dia. Satu, apa-apa nak memahamkan Allah Ta'ala, kalau ada dengan pencerian makhluk, subhanallah, tanzih dulu. Satu, kalau ada ayat-ayat yang sebut mutasyabihat, muka, tangan, mata, apa seumpama tu, subhanallah, tanzih dulu. Nyahkan daripada Allah Ta'ala dulu dengan makna-makna makhluk ni. Lepas tu mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Okey, tu tafsir ijmali. Cara tafsili. Ijmali itulah dipanggil kaedah salaf, tafsili itulah dipanggil kaedah khalaf. Makna zahir mesti tak boleh dipakai. Pasal bahasa Quran terlalu tinggi, di atas keupayaan kita tak boleh faham. Jangan hanya letakkan kefahaman hanya fahaman jalanan, sedangkan Quran mempunyai nilai kesusastraan yang sangat tinggi, yang sampai lani tak ada siapa boleh tandingi. Allah Ta'ala cabar pula tu, kan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli. Kalau kamu masih dalam keraguan, tak percaya yang ni Quran ni kalamullah ni, fa'tu bi suratim min misli. Kamu bawa datang satu surah seumpama surah yang Allah Ta'ala pernah turun, sependek-pendek surah.
3 ayat. 3 ayat paling pendek lah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cuba buat dia. Cuma kita tak pandai nilai sastra ni, kita tengok biasa je. Sesungguhnya kami telah berikan kamu telaga Kausar ataupun nikmat yang sangat banyak. Bersemayanglah, fasholli li rabbika wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Kata ulama, semayang tu semayanglah semayang Idul Adha, lepas tu sembelihlah binatang kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang marah pada kamu adalah orang yang sebenarnya putus keturunan, yang putus perhubungan nasab keturunan dia. Sekali lalu terjemah macam mana? Kita bengong bab-bab sastra, mana fahamnya tu. Satu, Al-Quran terlalu tinggi. Yang tu kalau syarah tu setahun tak habis. Nak cerita Kausar, kenapa inna, yang dia domir mutakallim, bukan ma'ahu ghairu, tapi mu'azzim nafsah. Cerita hak tu pun kenapa orang Ta'ala guna inna. Hak tu bahasa pun Masya Allah, Masya Allah. Kenapa dia satu tapi gunakan kami? Takkan dia banyak kot? Subhanallah, subhanallah. Itu takkan nak kata bukan ana yang kata, Allah yang kata macam tu. Allah yang kata dia banyak kepala otak. Takkan hanya faham jalanan sehina punya fahaman macam tu nak nisbah pada Allah Ta'ala. Takkan nak kata Allah Ta'ala banyak yang selayaknya banyak. Nak kufur akidah ke apa ni? Macam itulah pahaman-pahaman salah yang telah dibawa oleh pahaman-pahaman yang duk kayangan tu. Saja saya sebut macam tu punya bahasa lah. Siapa kayangan tu, you exploit yourself lah kan. Okey, nak cerita apa ni? Ni dasar kita nak memahamkan la ilaha illallah dan prinsip Allah dengan makhluk macam mana. Tu bahasa kita. Saya pun dah gunakan awal-awal bab mukhalafah ni apa? Ibarat bumi dan langit, ibarat timur dan barat, ibarat apa, siang dan malam, ibarat gelap dan cahaya, ibarat hidup dan mati. Semua bahasa tu nak menunjukkan perbezaan yang absolutely different. Punya putih sikit lah, totally different. Bukan different sikit-sikit aja. Subhanallah. Kalau kita different, tu pun kita rasa macam totally different. DNA saya tak serupa, darah saya tak serupa, cap jari tak serupa dah. Different, totally different. Tak makhluk totally different. Tiba-tiba dengan Allah Ta'ala bodoh-bodohnya faham Allah ada muka yang layak dengan Allah. Kita ada muka kita, muka Allah. Takkanlah muka nak faham monyet ada muka, kita ada muka, Allah muka serupa muka monyet. Bodohnya faham gitu. Bab muka jebek ni apa jadi bodohnya faham. Sedangkan kita sebut cop jari pun engkau dengan aku memang lain, beranak kembar seiras, satu perut, satu mak, satu bapa. Benih tu satu asal, kembar pecah dua, kromosom XY apalah tu kan, pecah-pecah, kembar seiras, sebiji keluar pun seperut kan, sekali. Kembar pula kembar siam, melekat kepala, melekat tangan, melekat badan. Yang ni menangis, yang ni demam, yang ni bercakap. Sekali pun macam mana? Different. Tak serupa. Perangai lain, otak lain. Takkan Allah Ta'ala lain hanya sekadar macam tu. Subhanallah. Saya nak sebut prinsip. Kita bila faham prinsip ni betul, insya-Allah kita punya perjalanan tak kelong. Satu, kita kena mengaji nisbah, nak faham akidah kena mengaji ilmu macam ni dulu. Dapat tunjuk ajar daripada tok guru yang betul-betul faham perjalanan tauhid ni. Dia bagi formulasi kat kita tu, dia bagi CP macam ni tu, alhamdulillah, insya-Allah tak sesat dah selama-lamanya. Yang inilah sebagian tutup guru ambil isyarat dan sebagian ulama mensyarah kan. Rasulullah kata, aku tinggalkan dua perkara, Quran dan hadis. Mana Quran hadis? Inilah Quran hadis. Apa maksud Quran dan hadis tu? Intipati Quran dan hadis. Bukan faham Quran hadis tu semata-mata Quran hadis yang mentah-mentah, Quran hadis yang belum diproses. Kalau pegang Quran hadis mentah-mentah belum diproses, hak tu bukan kata takkan sesat selama-lamanya. Yang tu tak kena gaya sesat selama-lamanya. Pasal kena proses, bahan mentah yang kena proses. Quran hadis kena proses. Jadi isyarat Nabi, peganglah dengan dua perkara ni yang ku tinggal selama-lamanya, kamu takkan sesat. Peganglah betul-betul Quran hadis. Bahasa mudah dia tu. Apa dia Quran hadis ni? Intipati, saripati Quran hadis tu. Memang takkan sesat.
Kalau hanya sebahagian Quran kau tengok, sebahagian hadis, walaupun kau boleh quote ayat Quran dan hadis mana, boleh takhrij hadis mana, Bukhari, Muslim, kalau berpegang dengan zahir Quran hadis, kau tak faham apa intipati dia, sesat selama-lama. Ya. Oh. Jadi asal yang saya syarah tadi, dalil menunjukkan berubah tak serupanya Allah Ta'ala dengan makhluk ni, baru alam. Semua yang kita tengok ni adalah makhluk, atau istilahnya alam. Alam ni apa? Mahasiwa Allah, selain pada Allah Ta'ala. Kalau atas sebut yang kategori sikit, apa dia alam ni? Alam ni sama ada benda yang tak menyawa, batu, kayu, atau seumpama besi, keluli, emas, perak, kan? Semua benda-benda makhluk tak bernyawa lah. Satu. Ataupun makhluk yang bernyawa sikit, dia istimewa sikit daripada batu, kayu, emas, perak, besi ni. Apa dia? Tumbuhan. Yang dia pula menggunakan semua tanah, silikon, silikat, karbon, magnesium, galian-galian ni dia akan sedut untuk dia boleh membesar. Dia ada akar dia dan membentuk pula daun, ada buah, ada bunga dengan macam-macam rupa. Masya Allah, hebatnya orang Ta'ala buat. Masih makhluk, cuma dia tak boleh bergerak. Kalau nak membiak pun Allah Ta'ala jadikan makhluk ni sangat special daripada dia. Ada yang membiak dengan akar, ada yang membiak dengan buah, ada yang membiak dengan bunga, ada yang membiak dengan batang, ada yang membiak dengan daun. Ciri buah bunga pun macam-macam. Ada buah yang melayang, ada buah yang timbul dalam air, ada yang dibawa oleh beruk ke menatang ke ambil makan, ada yang melekat dekat baju dan pakaian. Waktu tanggal dia pergi bercambah pula kat lain. Ada yang burung makan berak. Hak tu pun la ilaha illallah. Alam tumbuhan pula, ada yang bunga tak bunga, ada yang berbatang tak berbatang, ada yang menjala tak menjala, buah besar buah kecil. Tak larat kita nak explore tu. Makhluk lagi. Orang Ta'ala yang bagi jadi special pula lagi alam apa? Alam haiwan. Alam haiwan pun angkat tangan kita, alam haiwan. Reptilia, amfibia, mamalia, apalah. Tak angkat tangan kita. Angkat tangan. Semut pun kita tak kerti nak kenal. Kelulut pun. Tahu itama. Itamum boleh dengan 2-3 perkara lah. Yang tak tahu makan kelulut. Yang tu pun kita tak kenal. Tu pun yang jumpa, yang tak jumpa tak tahu lagi. Esok jumpa pula mendatang lain pula kan. Dulu kenal lebah je. Yang tu pun kita tak kerti apa dah. Angkat tanganlah kita bab makhluk. Itu makhluk apa? Haiwan, umumnya haiwan. Lagi jin, lagi kita tak nampak macam mana dia, lagi tak kerti kita. Malaikat, apa? Makhluk lagi. Berubah tak? Ada yang apa? Kalau sebut umum lah, malaikat cahaya. Terlalu halus nak bicara dengan dia. Yang tu yang dia panggil jisim latif. Ada yang dia jisim latif tapi kasar sikit kejadian dia. Berbanding dengan cahaya tu. Apa dia? Api. Api dengan cahaya lain tau. Api masih boleh nampak dia punya gelojak cahaya tu. Lahabin tu kan. Cahaya tak ada. Cahaya mana ada macam tu. Cahaya bergerak lurus. Api masih macam tu lagi. Jadi kejadian api dengan cahaya, masih istilah jisim latif. Api kan boleh tangkap buah dalam botol. Kan boleh. Masih nama jisim latif. Kalau kita belajar sains, ada kawasan gas nyalaan berkilau tak berkilau, ada oksigen tak ada oksigen tu kan. Tu belajar sana suku lah tu. Masih makhluk. Tu gas apa sebut, cahaya, api. Kasar tu kita lah, tanah, manusia. Kalau manusia pun sebut apa yang ada kat kita, roh. Habis angkat tangan lah kita, tak kerti lah nak cerita lah. Roh pun masih makhluk lagi. Semua tu makhluk. Itu alam ni, alam kita ni. Esok mati, bangkit di akhirat pula. Lagilah masuk makhluk. Semua masih makhluk. Arash, kursi, lauh mahfuz, makhluk. Semua tu apa? Makhluk. Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Semua tu hawadis. Semua tu alam. Semua tu baharu. Semua tu daripada tak ada bagi ada. Allah yang mengadakan tu macam mana? Subhanallah laisa kamitslihi syai'. Satu kita belajar dengan istilah-istilah tu. Tu pun istilah tu pun dia saripati daripada seluruh bab. Nak sebut satu-satu tu terlalu banyak.
Itu yang disebut umum tu, jisim latif, jisim kasif. Umumnya macam itulah parti dia. Dia punya orang kata apa? Teras nak faham. Nak explore satu-satu, tak larat kita. Tapi itulah teras dia. Arad tu nanti dia akan istilahnya ada yang ambil isi ruang, tak isi ruang. Ada yang nampak macam kosong, sebenarnya ada sesuatu. Space. Walaupun space, sebenarnya it's not a space, there is something there. Kita je rasa space. Space tu kosong lah rasanya kan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Ni apa? Semua masih makhluk. Betul ada arad, pihak, ruang. Itu yang dia sebut ambil manfaat, sabab musabab, kerana berkerana, ada sensitiviti kejiwaan. Ni semua apa? Makhluk. Berubah. Semua ni alam, semua ni dalil. Allah macam mana? Sebaliknya. Apa? Nak cerita tak pandai. Mesti mukhalafah lil hawadis. Tu dalil baharu alam. Tu nak faham baharu alam tu macam tu. Tu saya mengaji, kita pun lama rasanya. Bukan saya je, tuan-tuan pun biasa dengar kalau mengaji kitab ni, itulah bahasa dia. Apa dia? Baharu alam. Takkan tak upgrade sikit pun maksud baharu alam tu. Saya mengaji pun macam itulah, sikit. Sampai lah ni pun duk belajar, duk faham. Makin mengaji, makin belajar, makin faham, makin mengajar, makin faham. Dulu rasa faham dah. Sekarang makin faham. Tu kata kita punya tingkat kefahaman untuk terus bezakan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' ni, dia makin jelas. Allah ni mukhalafah makin jelas. Tu pun kita rasa jelas dah. Nanti belajar lagi makin jelas lagi. Tapi syarat dia belajar dengan betul. Kalau belajar tak betul, dia takat tu je. Macam perempuan tu faham lah. Saya tak mahu ulang hak demo pasal terlalu hina sangat cara dia faham. Fahaman dia ialah fahaman jalanan. Maksud saya jalan ni apa? Apa saya nak sebut Contoh macam kita suami ada isteri, fahaman mereka ni macam pelacur jalanan tu. Saya bawa bahasa gitu senang. Dah lah haram jadah pula tu. Yang dia ajar oleh ahli sunnah wal jamaah ni bersih, suci, halalan thayyiban. Yang ni yang tu dia orang punya fahaman tu terlalu hina. Macam mana dia boleh faham Al-Quran sehina-hina fahaman macam tu? Letak orang kata down standard dengan Al-Quran ni seolah-olah pijak tepi jalan aja. Macam sampah jalanan aja. Subhanallah. Tak layak cara dia orang faham. Okey, itu sekali lalu saya sebut dengan hujah akliyah. Penjelasan saya tak sebut Al-Quran pun lagi, hanya sekadar nak sebut makhluk apa? Semua tu makhluk Allah macam mana? Subhanallah, bukan macam makhluk yang kita kenal tu. Nak cerita Allah tak boleh. Betul apa kaedah kita? Subhanallah. Satu kaedah kita pasal makhluk kita boleh kenalilah makhluk. Dengan kenalilah makhluk, kita akan kenal siapa pencipta makhluk. Nak kenal macam mana? Semua sifat makhluk ni bersihkan daripada Allah Ta'ala. Subhanallah. Itu kaedah dia. Yang tu yang ulama' sampai dia sebut dengan bahasa mudah dia. Yang kalau saya sebut tadi, batu-bata emas, perak, apa, tumbuhan, binatang, haiwan, malaikat, jin, besar sekali tengok diri kita. Pasal apa? Malaikat, jin apa pun besar sekali yang ada kat kita apa? Yang lagi halus kejadian daripada malaikat lagi. Apa dia? Roh. Itu yang sampai ulama' ambil satu bahasa pendek, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, diri kita mana? Ni jasad satu hal. Jasad kita apa? Kenal apa lagi? Diri kita apa? Roh kita. Roh kita tak boleh hurai tak? Macam mana rupa duduk di mana, macam mana buat daripada apa? Bukan dalam bidang kita lah. Quran pun sebut yasalunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tu sikit sangatlah yang kita faham. Kalau makhluk roh tu pun kita tak boleh cerita. Makhluk masih namanya makhluk, roh tu nama makhluk. Allah macam mana? Subhanallah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kita pula mana boleh hidup ni? Allah yang bagi. Zat kita, sifat kita, perbuatan kita, milik kita, kosong, asal tak ada.
La ilaha illallah. Allah je ilah. Semua kita bergantung pada dia. Besar tu sepil tu. Ni saya urai apa ni? Common knowledge saja sebenarnya. Betul kan? High level ke apa? Boleh faham saya sebut apa kan? Boleh faham kan? Boleh faham. Bukan saya ajar superstar punya. Mana ada? Saya ajar je bahasa biasa. Ada kod tak faham pasal tak pernah belajar itu jirim jisim. Duk dengar pun seti macam tak ingat takrif apa tu satu hal lah. Tapi kalau sebut macam tu pun dah faham. Makhluk Allah dengan makhluk macam mana? Jauh sangat. Jauh sangat. Nak compare tak boleh nak compare. Kalau compare pun hidup dan mati sekadar untuk menunjukkan terlalu jauh perbezaan. Macam mana timur dan barat, macam mana langit dan bumi, sekadar untuk menunjukkan perbezaan jauh. Sedangkan langit dengan bumi masih makhluk lagi. Timur dan barat masih makhluk lagi. Cahaya dan gelap masih makhluk lagi. Hidup dan mati yang kita dah tengokkan makhluk ni masih makhluk lagi. Boleh? Faham saya apa? Macam mana pun yang tu apa? Sekadar untuk istilahnya takribul fahmi, untuk mendekatkan supaya boleh faham. Itu je. Sebenarnya terlalu jauh lagi untuk hurai Allah Taala. Yang tu kita tengok dalam ayat laisa kamitslihi syai'. Okey, tengok, cuba tengok, boleh hadam tak? Ambil masa sikitlah, boleh insya-Allah. Itu apa? Common knowledge yang saya sebut. Kalau faham ayat Quran nanti kalau macam mana? Memang kita angkat tangan. La ilaha illallah. Memang betul lah ulama dah hurai kat kita mukhalafah lil hadis tu macam mana apa dia sebut tu. Masya Allah. Terima kasihlah para ulama kita tolong buat satu rumusan saripati untuk macam mana nak faham Allah Taala. Kalau kita sendiri yang tu yang telentang terap tu, tu yang lingkup akidah tu. Pasal apa? Konon bunyi pegang Quran hadis tapi hanya sebahagian Quran dan hadis. Konon-konon dia pegang hidayat takkan sesat selama-lamanya, rupanya duk sesat selama-lamanya. Tengok. Firman Allah Ta'ala ni dalam ayat Quran, laisa kamitslihi syai'. Biasa dah dengar pun kan. Dia nak mula cerita ayat tu dia kata apa? Kaf pada kamitslihi tu. Jadi nak kenal ni kena bahasa Arab sikitlah. Dia sebut bahasa Arab tu suku. Sekali kita cuba tengok. Tu saya kata cuba dengar macam mana nak faham dia. Dia nak cerita tentang tu dulu. Kaf pada kamitslihi itu atau istilahnya dipanggil menyerupai zaidah. Zaidah maksudnya tambahan. Tambah. Dia dipanggil syibhu zaid dalam bahasa Arab. Pasal apa dipanggil menyerupai zaidah? Saya baca je dulu. Kerana taukid. Fungsi dia taukid. Taukid asal terjemah untuk menguatkan, untuk mengukuhkan. Ya, terjemah je dulu. Terjemah asal nak faham laisa kamitslihi syai' macam mana? Tiada ada suatu seumpama Allah Taala. Terjemah tu masih biasa lagi. Okay. Dah faham terjemah tak ada seumpama Allah Taala ni dengan sesuatu, dalil sekali lalu dapat dah. Cuma saya nak tanya gini, faham tak macam mana saya cerita tadi terlalu jauh beza antara Allah Taala dan makhluk? Hanya gunakan ayat Quran tu. Boleh tak rasa macam tu? Tak boleh tak? Rasa macam ayat Quran tu dengan saya cerita tadi, mana sedap lagi? Hak saya cerita tadi ke ayat Quran ni? Tak faham saya cakap apa? Terjemah tu, tiadalah seumpama Allah Ta'ala sesuatu. Tiadalah ada sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Ayat tu, dengan saya cerita tadi, sedap faham hak tadi ke sedap faham ayat Quran? Iya ke? Yang saya cerita tadi faham tak? Rasa hebat tak? Terjemah yang saya cerita, yang terjemah ni apa dia? Tiada ada sesuatu seumpama Allah Ta'ala. Yang ni terjemahnya tu dengan saya cerita tadi, mana sedap faham tadi? Yang tadi ke sedap faham? Yang terjemah ni sedap faham? Hak tadi. Kenapa hak tadi faham, hak ni tak faham? Cuba jawab sikit. Tak boleh nak ambil, terlalu tumpul kepala otak kita nak faham. Memanglah terpaksa lah kata mestilah ayat Quran ni faham lagi ya. Tapi faham ke? Okey, cuba faham saya nak sebut. Tak dapat tidak kena ambil juga bahasa Arab. Itulah, tengoklah keupayaan siapa boleh ambil tak ambil. Asal kalimah Arab tu okey, laisa. Asal terjemah tidaklah bahasa mudah. Laisa.
Kamislihi. Kaf tu satu huruf, misli satu huruf. Dan dari segi jenis kalimah, kaf tu huruf jar, misli tu kalimah isim. Situ fokus dia, tempat yang saya kata terlalu hebat nak faham yang Quran ni. Jadi kalau ikut bahasa Arab asal, terjemah word by word tu, tidaklah kaf, mana kaf ni? Seumpama. Misli, misal, apa makna misal? Seumpama je. Jadi kalau terjemah betul-betul tu, tiadalah seumpama Allah Ta'ala ni sesuatu. Saya tak mau syarah lah dia punya isim laisa muakhar tu, tang tu lagi lah. Kenapa muakhar, kenapa kaf duduk depan? Sepatutnya tak payah bubuh kaf, pasal laisa ni tak perlu bubuh kaf, dia biasanya datang dengan ba. Kenapa datang dengan kaf? Saya cerita nahwu tu tentang pengsan lagi. Bukan pengsan apa, tak boleh faham. Saya nak cerita keadaan tu tak boleh faham. Saya nak cerita pun dengan kaf dan misli tu. Allahumma salli wa sallim ala. Baik. Jadi kalau ikut asal terjemah word by word tu, fokus dia pada kamislihi tu. Jadi kaf tu makna seperti. Kalau misalnya saya bagi contoh, anta kal badri, anta kasyamsi, misalnya lah kan, kamu kaf, apa makna kaf? Seperti. You look like sunshine, you look like sun, you look like moon, full moon, bukan moon biasa, full moon, bulan purnama. Oh, look like. Okay. Allah Ta'ala ni nothing yang look like him. Boleh? Surah Syura ayat dari kamisrihi syai'un wa huwa as-sami'. Ayat berapa pergi semak tu, dia ditulis kot tu. Surah Syura ayat 11. Ada bawah tu, ada. Pakai spek tak cukup 2, pakai 4. Syura ayat 11. Dah ada tu. Tanya bagus. Syura tu saya ingatlah. Ayat 11 ada tu. Tu pun duk ujung. Laisa kamitslihi syai'. Okey, baik. Cuba nak bagi faham macam mana kata istilah yang nak fokus dia nanti tang zaidah tu. Yang kedua tang taukid tu. Jadi dua situ benda besar yang nak faham nanti, nak kata Allah dengan makhluk ni macam mana? Memang tak serupa, tak serupa-serupanya. Macam tu kan. Memang berbeza sehabis-habis bezanya. Tak ada langsung apa-apa yang nak boleh samakan antara Allah Ta'ala dan makhluk. Apa pun tak boleh. Terlalu jauh perbezaan tu. Pasal faham istilah kaf zaidah dan juga taukid. Okey. Jadi asal bahasa tu tidaklah seumpama. Kaf tu makna seumpama dah. Misal pun, misal kita guna bahasa Melayu misal pun makna seumpama dah. Dia kata apa? Makhluk bernyawa ni misalnya manusia, jin, malaikat. Misalnya, apa makna misal? Seumpama. For example, kan? Orang putih lah kan. Ada something, ada example dia dan ada compare dia. Boleh faham? Compare kan? Compare faham? Boleh kita buat satu banding dengan beza. Yang ni macam ni kan? Allah macam mana? Tak ada yang misil, tak ada yang nak boleh buat comparison dengan dia. Tak boleh buat compare langsung. Tak ada yang buat banding langsung. Jadi kalau saya sebut, kalau kata saya guna bahasa bumi langit, masih ada beza lagi bumi langit. Betul tak? Walaupun bumi langit ni bahasa kita pakai dua perbezaan yang sangat jauh dan bukan sangat jauh, dia berlawanan langsung. Yang tu yang kita belajar prinsipnya khalafa yukhalifu mukhalafatan wa khilaf. Berbeza sangat. Macam mana hidup dan mati, terang dan gelap. Saya sebut dengan bahasa gitu. Jadi Allah Ta'ala ada misil tak? Tak ada misil. Tak ada misil tu maksud dia macam mana? Tak ada langsung sesuatu yang nak boleh buat beza pada Allah Ta'ala. Kalau faham macam ni, saya tak sama dengan kamu.
Adakah yang ni istilahnya saya berbeza dengan dia? Boleh faham saya punya bahasa tak? Saya tak serupa dengan kamu, betul ya? Sama ke tak sama? Tak sama. Okey. Saya tak sama dengan dia. Adakah makna tak sama macam tu antara makhluk dengan tak sama dengan Allah Ta'ala? Saya tak sama dengan dia, hanya tak sama dari sudut memang DNA saya tak sama, darah saya tak sama, perangai saya tak sama, tarikh lahir tak sama, tarikh mati tak sama, memang tak sama belaka lah. Memang tak sama lah. Walaupun tak sama, masih ada ciri sama. Apa dia? Kita dah belajar lah ciri makhluk. Jirim tak? Saya jirim tak? Jisim tak? Saya pun jisim. Occupied space tak? Saya pun occupied space. Ambil manfaat tak daripada satu? Saya pun ambil manfaat satu. Asal kita tak ada tak? Kamu asal tak ada? Saya pun asal tak ada. Ada pihak tak? Saya pun ada pihak. Walaupun pihak saya lain, pihak dia lain. Kanan saya, kanan dia, kiri dia. Memang berbeza. Tapi masih sama. Tak mana sama? Sama dari sudut pencirian, masih sama. Apa sama? Ada mata, ada juzuk, ada anggota, ada mata, ada muka, ada tangan. Kalau macam tu faham antara beza tak samanya makhluk dengan Allah Ta'ala, muka kita, maksudnya tak payah turun ayat Quran laisa kamitslihi syai'. Tak adalah ketinggian bahasa balaghah ke ayat Quran itu. Kalau takat nak beza, Allah lain, kita lain. Kalau takat macam tu, tak payah turun ayat Quran laisa kamitslihi syai' ni. Pasal apa? Jangan kata Allah dengan kita berbeza, kita dengan kita pun berbeza. Kalau hanya perbezaan kita dengan kita tu, hanya setakat itu, dipahamkan perbezaan antara makhluk dengan Allah Ta'ala, maksudnya kita tak fahamlah maksud laisa kamitslihi syai' itu. Satu kalau sebut Allah ada mata, kita ada mata. Mata Allah, mata kita. Subhanallah. Tak layak faham macam tu. Kalau nak kata macam tu, mata saya, mata Cik Dolah kat Sophia. Mata memang dua saja. Nak bubuh macam mata Cik Dolah buat kat saya, mata saya bubuh Cik Dolah, bukan boleh. Kalau nak bubuh pun ada syarat dan risiko dia. Tu pun doktor kata 50-50. Buah pinggang pun kalau tukar belum tentu boleh matching buah pinggang saya, buah pinggang Cik Dolah. Darah kena tengok DNA, kena tengok umur, faktor umur tua. Darah banyak benda. Silap tukar buah pinggang, dua-dua mampu. Dua jalan. Nak cerita apa? Walaupun tengok ada buah pinggang, tak sama. Kalau faham macam tu saja, sekadar tak samanya makhluk dengan Allah Ta'ala, out of order. That's not what we supposed to understand from what Allah Ta'ala said in Quran. Bunyi orang putih sikit lah. Yang bukan macam tu sepatutnya kena faham macam mana Allah Ta'ala firman dalam Quran. Kalau faham macam tu, maksudnya kita tak faham kesenian, kesusastraan yang ada dalam bahasa Quran. Satu yang saya kata terlalu dangkal ilmu kita untuk faham macam tu. Baik, yang itu macam mana nak faham? Dengar. Ayat Quran tu sepatutnya sebut macam ni pun padan dah. Allah tak ada nak compare dengan dia sesuatu. Cukup dah. Baik. Memang tak boleh nak banding kan. Tak ada banding pasal apa? Itu saya sebut besar dia la ilaha illallah. Kalau tak boleh fikir hal lain pun untuk beza macam mana? Allah asal ada, sambung alam makhluk macam mana? Macam mana nak beza Allah Ta'ala dengan makhluk? Ada dengan tak ada ni macam mana perbezaan dia? Tak, maksud saya nak beza tu macam mana? Memang tak ada beza. Ada dengan tak ada, mana nak boleh beza? Memang bukan ada beza apa? Nak cerita macam mana? Ada dengan tak ada. Macam tu lah. Boleh cerita dekat tu lah. Yang tu lah istilahnya tak ada misil. Allah ada, sedia ada, kita asal tak ada. Allah asal ada. Beza tak? Itulah istilahnya tak ada banding ada Allah Ta'ala dengan tak ada banding makhluk Allah Ta'ala. Boleh faham tak saya nak kata itu macam mana? Okey, siap? Yang tu pun dah cukup dah untuk menunjukkan
terlalu tingginya perbezaan antara Allah dengan makhluk. Okey, siap. Ayat Quran ni dia bukan menafikan Allah tak ada banding dengan dia sesuatu. Contoh tadi ada dengan tiada. Bahasa Quran laisa kamitslihi syai' tu dia bukan level ada, lawan dia tiada. Ada dan tiada macam mana perbezaan dia? Terlalu besar sangat perbezaan. Pasal ada dan tiada satu benda yang istilahnya apa? Opposite langsung. Satu ulama kita ajar apa? Nak faham Allah Ta'ala dengan makhluk macam mana? Allah Ta'ala sifat sempurna, makhluk ni opposite dia. Dia punya sepe tu. Ciri kita sebut jisim apa saya sebut tak mau ulang. Tapi prinsipnya apa? Allah kesempurnaan semua kat dia. Besar sekali sempurna apa? Dia ada, sedia ada, dulu, kini, selamanya. Kita asal tak ada. Ni ada. Limpah kurnia dia. Baik. Okey. Yang tu pun dah beza sangat, betul tak? Beza sangat tak? Ayat Quran ni bukan nak beza satu tahap tu. Tapi nak kata apa? Allah Ta'ala ni bukan kata Allah dia ada, kita asal tak ada. Bahkan Allah ni nak banding dengan makhluk ni, jangan kata nak kata Allah dengan ada dengan makhluk yang asal tak ada ni. Tapi macam mana? Kalau yang tu pun boleh buat satu perbandingan lagi, Allah dan tak ada, makhluk yang asal tak ada ni, Allah bukan macam tu punya nak beza dia dengan makhluk. Tapi macam mana? Kalau makhluk pun boleh kita katakan yang tu tak setara dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ni jangan kata makhluk yang asal tak ada nak disetarakan dengan Allah Ta'ala. Tak mungkin macam tu. Nak makhluk yang tak setara dengan Allah Ta'ala ni pun tak serupa dengan Allah Ta'ala, jangan kata tu. Yang nak serupa dengan Allah Ta'ala ni pun tak ada. Makhluk yang asal tak ada ni pun, yang ni pun tak boleh nak serupa dengan Allah Ta'ala. Jangan kata yang ni. Allah Ta'ala ni kalau ada selapis lagi kan, jangan kata seumpama Allah Ta'ala tak ada. Seumpama Allah Ta'ala pun tak ada. Makhluk yang asal tak ada ni pun dah tak boleh nak banding dengan Allah Ta'ala. Kalau ada makhluk yang tak ada ni, ada satu lagi yang tak ada langsung. Yang tu pun tak boleh nak banding, tak ada nak banding dengan Allah Ta'ala. Boleh faham saya sebut bahasa macam mana tu? Saya mengaji Tok Guru buat misal macam ni. Kalau buat misal lah, satu orang Tok Guru meninggal, yang tu paling senang untuk kita buat misal lah. Kita kata apa? Tak ada siapa banding Tok Guru ni. Setara dia tak ada lah. Okey, sekarang macam ni. Kalau ada orang tambah, dia kata apa? Jangan kata nak setara Tok Guru tu. Nak seumpama macam nak umpama dia, nak setara macam nak tera dia tu pun tak ada. Boleh faham saya kata apa? Jangan kata nak seumpama Tok Guru tu. Nak seumpama macam seumpama Tok Guru tu pun tak ada. Boleh faham? Allah ni jangan kata nak benda ada, yang ada ni umpama macam Allah Ta'ala lah. Bahkan makhluk bukan ada, asal makhluk tak ada, Allah ada. Jadi masih boleh umpama lagi kan? Maksudnya boleh lagi kata istilah buat comparison ada dan tiada, betul? Makhluk ni bukan kata duduk martabat tiada tu, tapi jangan kata tak ada tu, yang tu kita dah rasa kita dah boleh bezakan antara makhluk dengan Allah Ta'ala. Tak adanya makhluk tu macam mana? Jangan kata tak ada makhluk tu nak bezakan nak dengan Allah Ta'ala. Tak ada makhluk tu. Makhluk yang memang tak ada, yang memang Allah Ta'ala nak tiadakan tu, yang tu pun tak boleh nak umpama dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi makhluk yang memang tak ada ni. Yang tak ada daripada tak ada tu pun tak ada tu pasal kita asal tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala bagi ada. Tak ada ni apa? Makhluk yang memang tak ada, dan memang Allah Ta'ala tak nak adakan makhluk tu. Yang tu pun tak ada. Apatah lagi nak kata yang ada, lepas tu Allah Ta'ala adakan, yang tu pun tak boleh nak umpama dengan Allah Ta'ala, tambah yang ni lagi lah tak boleh umpama dengan Allah Ta'ala. Maksudnya kalau Allah yang ada, makhluk yang asal tak ada, jangan kata yang tu dah merupakan perbezaan antara Allah dengan makhluk. Makhluk yang memang tak ada dan Allah memang takkan ada kan dia, yang tu pun tak boleh nak banding lagi dengan adanya Allah Ta'ala.
Apatah lagi nak bandingkan antara makhluk yang asal tak ada, lepas tu Allah Ta'ala bagi ada kan. Yang tu pun tak boleh nak beza dengan Allah Ta'ala, apatah lagi yang makhluk yang asal tak ada, lepas tu Allah Ta'ala ada kan. Lagi jauh. Boleh faham? Boleh hadam bahasa tak? Nak explain tu ayat Quran tu macam tu. Yang itulah atas displaynya kaf pada kamislihi tu, asalnya misli itu dah cukup dah. Asalnya laisa mislahu syai'un, asal dia. Kaf tu asal tak ada. Asal tak ada pun tak ada apa-apa dah kat situ. Lepas tu bubuh juga. Sedangkan misil tu dah makna umpama dah. Bubuh satu lagi kaf. Maksudnya dia seolah-olah laisa misla misli. Pasal kaf pun makna misli, misli pun makna misli. Seolah-olah laisa misla mislihi syai'un. Tak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu. Maksudnya Allah ni jangan kata nak seumpama dia. Nak seumpama macam seumpama dia pun tak ada. Boleh faham saya cakap apa? Satu atas sebut ulama sepatutnya tak payah bubuh kaf tu, tapi ayat Quran mustahil bubuh kaf atas nama zaidah. Ada disiplin belajar ilmu nahwu ada macam tu, dia panggil harfuz zaid. Quran mustahil ada tapi tak ada makna, mustahil. Satu disiplin ulama, setiap huruf zaidah yang kalau belajar nahwu ada istilah tu, kalau datang dalam Quran dia tak panggil huruf zaidah, dia panggil syibhu zaid, atau istilahnya dia dipanggil harfus silah. Itu ngaji nahwu sikit. Dan fungsi dia untuk apa? Fungsi dia untuk taukid. Taukid ni apa? Nak mengukuhkan Allah ni memang tidak ada makhluk yang boleh nak banding dengan Allah Ta'ala. Bahkan nak kata apa? Jangan kata makhluk nak banding dengan Allah Ta'ala. Sesuatu yang tak ada lagi pun, yang tu pun tak boleh nak banding dengan Allah Ta'ala, apatah lagi makhluk yang dah ada ni, yang tu nak banding dengan Allah Ta'ala, lagi tak boleh nak banding. Tu yang kalau yang tu pun susah nak faham, ambillah bahasa Melayu macam ni. Kalau saya sebut dengan Tok Guru tadi, Tok Guru ni tak ada siapa pun nak serupa macam dia. Bahasa lagi kuat macam mana? Jangan kata nak serupa dengan Tok Guru tu. Nak serupa macam nak serupa Tok Guru tu pun tak ada. Kalau saya mudah faham kat tu. Allah Ta'ala ni jangan kata nak serupa dengan dia. Yang nak serupa macam nak serupa dia itu pun tak ada. Yang tu yang takkan boleh makna macam ni. Allah ada muka, kita ada muka, Allah ada muka yang layak. Tu saya kata yang ni adalah pahaman pelacur di tepi jalanan. Tu saya guna bahasa gitu. Tak layak langsung dipaham dengan makna macam tu. Pasal apa? Maksudnya memahamkan Allah ada muka. Subhanallah. Itu saya kata ini pahaman pelacur di jalanan. Bahasa Quran yang mempunyai sastra yang sangat tinggi ni, ambil bahasa jalanan, tepi jalan, bahasa apa? Bahasa loklak tepi jalan, macam itulah kan. Dia orang memahamkan Al-Quran tu dengan hanya bahasa loklak tepi jalan. Macam budak-budak lah ni lah. Apa lah kau ni? Kepala otak kau, bapak kau, apa lagi bahasa nak sebut macam mana? Apa usah-usah orang-orang macam tu. Sedangkan bahasa Quran punya indah punya bahasa tu, dia ambil faham hanya bahasa jalanan. Macam tu kot saya nak tunjuk kata terlalu hina kalau orang faham ayat Quran hanya dia faham Allah Ta'ala ni, muka Allah Ta'ala dengan muka kita lain, muka Allah Ta'ala lain. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak layak langsung dipaham dengan makna macam tu. Satu atas disiplin kita ahli sunnah wal jamaah, apa dia? Mustahil makna muka, dia mesti ada makna. Apa makna dia? Terlalu tinggi untuk kita uraikan. Apa dia? Serah je pada Allah Ta'ala makna dia. Wallahu a'lam. Tu macam mana? Subhanallah. Macam mana nak faham dia? Tafsiruha qiraatuha. Macam mana nak urai dia? Baca balik dia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa makna Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa? Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Yang tu yang Imam Malik bila ditanya tentang perkataan yang tu, kata dia, keluar kau daripada majlis ni. Minta hurai apa maksud Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Dia ada sebut perkataan dia lah, tapi nak ambil fokus macam mana? Dia halau orang yang bertanya tu, keluar kau daripada majlis ni. Pasal kau tak faham disiplin ilmu, apa yang sepatutnya kau kena tanya, apa yang sepatutnya kau tak kena tanya. Kena halau daripada majlis. Pasal apa?
terlalu istilahnya apa, melacurkan diri untuk bertanya benda yang tak sepatutnya ditanya. Istilahnya cakap perkataan terlalu apa, kalau bahasa orang macam bahasa gampangan kan. Ni tu kot kan. Macam mana anak sah taraf kata ini anak gampang punya soalan. Kalau bahasa anak tu gampangan punya soalan. Gampangan tu Malaysia lah. Kalau gampangan ni bahasa Indon, ini gampang. Maksudnya mudah. Gampang ni bahasa Melayu punya makna gampang, anak gampang. Maksudnya apa? Maksudnya tak sah taraf langsung untuk ditanya soalan itu. Tak layak langsung untuk tanya dan persoalkan benda-benda macam tu. Terlalu tinggi untuk dipahamkan ke dia. Subhanallah. Siap. Untuk saya nak tunjuk betapa nilai kesusasteraan yang ada. Laisa kamitslihi syai' dari sudut syibhu zaid. Nak kata tak ada seumpama, jangan kata nak umpama tak lah, umpama dia pun tak ada. Carilah apa bahasa lain, kalau boleh cari bahasa yang lebih murni. Carilah, saya mengaji pun untuk guna bahasa itu, dia dah sebut dalam misal, saya pun ambil misal dia juga. Ada bahasa yang saya cuba sebut dengan bahasa saya sendiri, mudah-mudahan Allah Ta'ala fahamkan kita. Khasnya nak fahamkan macam mana tanzih dengan Allah Ta'ala apa-apa ciri makhluk, tu satu hal. Lepas tu apa manifestasi dia, yang tu lah, yang tu kena ngaji ilmu khas lain pula. Macam mana istilah nak takarrub pada Allah Ta'ala. Allah, macam mana Allah? Tak tahu kita nak cerita macam mana. Bagilah sedar kita, aku ni asal tak ada. Itu yang perkataan Nabi Zakaria, dia kata apa? Inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syai'a walam aku bidu'aika rabbi syaqiya. Kalau kita faham munajat Nabi Rasul ni, macam mana bahasa-bahasa yang dia sebut diri dia ke Quran, ke Allah Ta'ala ni, kita kata sangat faham mereka dengan bab tauhid yang kita bicara ni. Kita inni wahanal azmu minni, ya Allah, apa dia? Wahanal azmu minni, tulang-tulangku semua dah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, tu pun bahasa dia terlalu tinggi, bahasa dia pakai apa dia? Kepala aku ni pun istilah bahasa kita dah bertabur uban dah, ya Allah. Tulang-tulang pun lembek orang lain dah. Tapi dia nak minta dapat anak juga masa tu umur dia 120 tahun. Nabi Ibrahim tu minta juga, minta apa? Seorang anak, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, yang mewarisi aku dan mewarisi keturunan Nabi Yaqub ni. Dan minta supaya waj'alhu nabi, jadikan dia seorang nabi. Anak tu jadi nabi pula. Minta tu. Nak cerita apa ni? Dalam keadaan dia minta tu, dia dengan meminta dengan penuh, dia rasa diri dia terlalu kerdil, terlalu hina, terlalu tak ada apa di sisi Allah Ta'ala. Tapi ya Allah, kau jangan hampakan permintaanku. Bahasa dia tu kalau kita faham balaghah tu, best Quran. Ada cerita-cerita esok duk ngaji lama sikit, belajar balaghah khas itu. Ni belajar balaghah dah ni. Belajar balaghah dah. Kalau ada hemah tinggi, kalau ada bahasa Arab yang boleh faham, baca, beli kitab. Kitab tu agak moden sikit, tapi sepanjang saya tengok dan perhati, yang saya duk telaah dulu dan beli kitab, nama dia Sofwatut Tafasir, yang dikarang oleh Muhammad Ali As-Sabuni, meninggal dah pun baru ni. Sofwatut Tafasir, 3 jilid dia karang kitab tu. Dalam tafsir dia tu diselitkan di situ, ada nahu dia, ada balaghah dia. Kalau siapa pernah mengaji balaghah, baca ayat Quran situ dengan rumusan dia buat apa dia balaghah dia dah ambil daripada kitab-kitab lain, dia bubuh intipati di situ. Bestnya. Saya pasal mengaji ilmu balaghah, ilmu nahu apa, Tok Guru Syarah, baca kitab tu, saya rasa macam mana, tenggelam baca ayat Quran, baca tafsir tu. Nama dia Sofwatut Tafasir. Sofwatut Tafasir ke? Betul saya sebut nama kitab tu. Muhammad Ali As-Sabuni. Kalau saya silap nanti saya sebut lain. Dah ikut silap sebut nama. Katanya Sofwatut Tafasir. Muhammad Ali, tapi pengarang ni Muhammad Ali As-Sabuni, 3 jilid. Kalau ada keupayaan nak tu, macam mana pun kena ada asas balaghah lah untuk faham tu. Kalau pernah mengaji, kalau memang baca dia. Yes. Jadi asal saya nak sebut, apa gunanya kita nak faham macam tu? Sedarlah kita ni terlalu dhaif dengan nisbah Allah Ta'ala. Tidak ada apa pada kita ni melainkan semua limpah kurnia dia. La ilaha illallah. Baru kita akan faham sedapnya la ilaha illallah tu. Tu pun duk sedap-sedap kalau saya lah. Sebut tak sedap lagi. Pasal
Ayat tu terlalu pendek, nak menghayati dia tu perlukan latihan yang sangat mantap. Kita pun tak bersungguh juga latih pun kan. Tu yang tak dapat lagi tu yang duduk geram kan. Mudah untuklah mudahkan kita, dan apa yang kita sebut ni mudah-mudahan Allah Ta'ala capaikan matlamat kita hidup ni supaya capai maksud yang kita nak ambil faham daripada la ilaha illallah tu khas atas bicara ni. Mukhalafah lil wadis, memang kita akan tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa-apa ciri makhluk, sama sekali takkan ada langsung di hati sanubari kita walaupun sebesar zarah kesilapan dalam bab memahamkan Allah Ta'ala. Bahkan mutlak kita memang iktiraf Allah adalah ilah, makhluk ni sememangnya berhajat dan fakir pada Allah Ta'ala semutlak. Wallahualam. Kita situ dulu, lagi soalan banyak sangat kan, situ dulu, simpan soalan esok, soal banyak masa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Esok tanya soalan kalau ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.